Okey, nampak? Nampak. Nampak. Okey, topik kita hari ni adalah Get Logic. Okey, Get Logic. 1.3.1 menerangkan Get Logic sebagai binaan asas bersepadu. Kita nak tengok macam mana komponen-komponen komputer tu, macam mana komponen-komponen komputer, komponen-komponen dalam chips, dalam smartphone, macam mana dia berfungsi, membaca nombor kosong dan juga nombor satu saja. Okay, komputer ni dia tak apa nak pandai, dia bodoh, dia baca nombor satu dan nombor kosong saja. Tetapi kecepatan dan kepantasan dia baca tu bergantung kepada prosesor dia. Okay, bergantung kepada prosesor dia, kelajuan yang dia baca. Okay, semakin laju komputer kita, kalau guna i7, okay, Windows 10, lagi laju berbanding dengan kita guna komputer zaman saya dulu lah. Okay, Intel Celeron masa tu slow. RAM, kalau buat video tu RAM saya dulu pernah komputer meletup, terbakar. Disebabkan terlalu panas. Okey. Baik, dalam topik ni juga kita akan tahu jenis-jenis gate logik asas, iaitu tak, dan juga atau. Okey, nama dia gate logik tak, gate logik dan juga gate logik atau. Okey, jadi kita tengok simbol-simbol dia. So dekat sini juga kita akan tengok gabungan gate-gate logik ni. Dia akan jadi tak dan, tak atau, tak tahu, tak atau. Okey. X atau X tak atau. Okey, apa benda ni nanti lagi kita akan tengok. Dan dekat sini juga kita akan tengok bagaimana kita nak bina jadual kebenaran. Okey, jadual kebenaran dan juga ungkapan boolean bagi menerangkan tindakan get logic tersebut. Okey. Dan 1.3.4 membina jadual kebenaran, 1.3.5 membina ungkapan boolean. Okey. Kita nak lukis boolean dan 1.3.6 kita nak hasilkan lita get logic. Okay, kita nak hasilkan lita. Macam mana kita nak hasilkan lita? Okay, kalau tak silap saya topik ni ada dalam sama ada paper fizik ke paper kimia ke, tak silap topik ni. Okay, so kita akan tengok. Okay, yang pertama 1.3.1 menerangkan get logic sebagai binaan asas lita bersepadu. Okay, get logic merupakan blok dia mempunyai input dan juga satu output. Okay, yang dikatakan dua input tu maksud dia kat sini. Okay, so dekat sini kita ada. Okay, sekejap. Okay, dikatakan dua input tu kat sini kita tengok dia ada input X dan juga input Y. Ini dikatakan input. Okay, dua input dan satu output. Satu output yang berada di bahagian hujung sekali. Ini dipanggil sebagai output. Okay, dia menerima input dan menghasilkan output dalam bentuk perduaan. Dalam bentuk perduaan ni maksud dia baca nombor kosong dan juga nombor satu sajalah. Okay, logik penggunaan menggunakan dua keadaan. Kosong tiada arus, maksudnya arus ataupun arus rendah. Satu ada arus ataupun arus tinggi. Maksud dia kat sini kalau dalam situasi true fall, true tu diwakili oleh nombor satu. Kalau false tu diwakili oleh nombor kosong. Betul diwakili oleh nombor satu, salah diwakili oleh nombor kosong. Maksudnya dalam situasi baik buruk lah. Benda yang baik, positif, satu. Benda yang buruk, negatif, kosong. Okey, lita bersepadu ni dia merupakan lita elektronik yang terdiri daripada gabungan komponen elektronik. Okey, gabungan elektronik tu seperti transistor, perintang, diod dan juga kapasitor yang perlu untuk melaksanakan pelbagai fungsi gate logik. Okey, gate ni disambungkan menjadi satu lita yang lengkap dan dikecilkan beribu-ribu kali ganda daripada saiz asal. Okey, pada zaman dahulu kalau kita tengok, kita cari komputer zaman dahulu, saiz dia cukup besar, saiz padam bola tu, saiz dia besar. Sekarang ni sehinggalah sekecil-kecilnya sampailah terhasilnya smartphone. Okey, terhasilnya smartphone. Smartphone tu adalah teknologi daripada komputer juga. Terhasilnya smartphone, dekat smartphone kamu boleh buat video call, boleh WhatsApp pada zaman sekarang ni.
Okay, banyak fungsi dia dah digabungkan ke dalam komponen-komponen elektronik yang lebih kecil. Okay. Kemudian ditempatkan pada satu kepingan silikon yang dinamakan chip. Okay, yang dinamakan chip. Chip ni ibarat otak lah bagi kepada komputer-komputer tersebut. Okay, dia menggunakan lembaran emas. Okay, lembaran emas digunakan untuk menyambungkan serpihan pada pimpin litar tersebut. Okay, so kenapa dia gunakan lembaran emas? Sebab apa dia tak guna timah? Okay, sebab apa dia tak guna plastik? Sebab apa? Siapa agak-agak boleh tahu jawapan dia? Sebab apa? Sebab apa kita gunakan emas? Apakah sifat-sifat emas? Tahan panas. Tahan panas. Bukan sifat-sifat emas kamu jawab dalam peksa sebab harga mahal. Bukan. Dia tahan panas. Okay, perumah plastik atau logam biasanya digunakan untuk nak lindungi serpihan agar tidak rosak ataupun tidak digigit oleh tikus, cicak apa semua tu. Kalau dalam komputer dulu-dulu ni ruang belakang dia tu, ruang CPU tu besar. Cicak boleh masuk, lipas boleh masuk, kadang-kadang terbakar dalam tu. Okay, so sekarang ni komputer tu semakin sekecil-kecilnya dan ruangan dia tu ditutup dan tahap kepanasan komputer tu dijaga supaya tidak cepat rosak, cepat panas. Okay, semakin banyak pin pada litar, semakin banyak pin, yang ni pin ni. Macam jari-jari lipan ni dipanggil sebagai pin ni. Okay, semakin banyak pin pada litar bersepadu tadi, semakin banyak fungsi dia. Jadi banyak benda lah dia nak kena uruskan, kena laksanakan. Semakin banyak, semakin tinggi. Chip litar bersepadu terbagi kepada beberapa jenis berdasarkan bilangan gate di dalam dia. Okay, penggunaan litar bersepadu sangat meluas dalam pelbagai peranti elektronik. Okay, asalkan peranti tersebut disambungkan dengan elektrik, dia ada benda-benda ni. Okay, ada benda-benda ni seperti mesin basuh, peti ais. Okay, apa lagi yang menggunakan peranti-peranti elektrik ni? Okay, switch lampu dekat rumah, semua ada benda ni, chip-chip ni. Okay, untuk memastikan dua keadaan, on dan juga off. Okay, kosong dan juga satu, sistem perduaan. Okay, baik, seterusnya kita masuk kepada 1.3.2. Kita nak senaraikan, kita nak lukis simbol gate logik. Okay, gate logik asas. Okay, kita ada gate logik dan. Okay, ini simbol gate logik dan. Kita ada input A, input B dan juga kita ada output C. Okay, ini adalah simbol dia. Simbol dia perut gemuk ke depan ni macam perut ihsan. Okay, ini dipanggil sebagai gate dan. Okay, ini simbol dia dan. Okay, dan. Ini pula adalah gate atau. Okay, gate atau. Okay, gate atau ni dia bentuk dia ada lengkung sikit. Okay, ni bentuk dia. Sama juga dia ada juga simbol input dan juga output dan juga simbol dia, bentuk dia lain. Okay, kemudian kita ada get tak dan. Okay, tadi kita ada get dan, kemudian kita tambah pula tak dan. Okay, get tak dan. Get tak dan ni sama juga simbol dia, cuma dia ada tambah satu bulat kat depan. Okay, ada tambah satu bulat kat depan ni. Okay, kalau dalam bahasa kasar tu orang panggil dia apa kata? Kalau geng-geng sains komputer, geng-geng Pak An pun semua tu dia orang panggil letak puting kat depan. Okay, puting susu kat depan. Jadi kat sini ni get tak. Okay, get tak dan. Okay, get tak atau pun sama. Dia tambah satu je bulatan dekat bulatan kecil dekat depan sebelum keluarnya output. Okay. Okay, satu lagi simbol. Okay, simbol asas satu lagi saya tertinggal tadi. Okay, simbol ni adalah simbol get tak. Okay, get tak. Okay, get tak simbol segitiga. Dia ada bulatan. Okay, get tak ni biasanya dia tidak ada input. Dia akan bersambung kepada salah satu input. Nanti kita akan tengok dalam contoh-contoh soalan. Get tak. Okay, get tak ni. Dia ada satu aliran saja. Maksudnya dia kalau situasi itu betul, bila kita tambah get tak ni dia tidak akan jadi betul. Okay, dia tidak akan jadi betul. Maksudnya kalau situasi on, kalau kita tambah simbol tak ni dia akan jadi off. Tu maksud dia penggunaan get tak ni. Okay, get exclusive ataupun XOR.
Ini soalan ni iaitu ni keluar dalam peksa SPM baru-baru ni, soalan SPM 2020. Okey. Jadi kebanyakan pelajar tak dapat jawab soalan ni sebab dia keluar jadual kebenaran, dia tak keluar gambar rajah macam ni. Jadi pelajar kena ubah suai sikit. Okey, ramai dapat markah kurang dekat sini. Okey, so get eksklusif ataupun dipanggil sebagai XOR, dia ada, kita tengok tadi simbol atau tadi. Okey, ni simbol atau. Bila eksklusif dia tambah lagi satu ekor dekat bahagian belakang dia ni. Okey, eksklusif. Okey, kemudian satu lagi kita ada get eksklusif tak atau. Okey, ni ada simbol dia tak. Bila ada perkataan tak, dia ada eksklusif. Okey, eksklusif kita tambah ekor di hadapan. Bila kita ada tak atau, kita ada tambah satu lagi bulatan. Okey, satu lagi bulatan kecil dekat hujung dia. Okey. Dah, hari kita masuk pula 1.3.3. Okey, get logik ni tak banyak. Topik dia banyak kena fahamkan gambar rajah. Okey, so kita akan tengok membina jadual kebenaran dan ungkapan boolean bagi menerangkan tindakan get logik. Okey, jadual kebenaran ni format dia adalah sama je. Okey, format dia sama, dia tidak akan berubah. Susunan dia kamu kena hafal. Susunan kedudukan nombor ni kamu kena hafal. Baris yang pertama dia akan bermula dengan 000 dan baris terakhir mestilah berakhir dengan 111. Okey. 000 111. Okey, kita tengok dulu penerangan tentang jadual kebenaran ni. Ia digunakan untuk menyemak output yang dihasilkan daripada get logik atau daripada litar logik. Okey. Ia juga dikenali untuk membuktikan teorem algebra boolean. Jadi kalau masuk universiti ni, kalau ambil paper sains komputer ni, kamu akan belajar lah topik algebra ni. Okey, algebra boolean. Ia bagi membina jadual kebenaran, bilangan input perlu dipertimbangkan. Okey, bilangan input perlu dipertimbangkan. Okey, apa yang dimaksud bilangan input perlu dipertimbangkan? Okey, yang kedua, input boleh diwakili oleh bentuk boleh ubah. Boleh sama ada A, B, C, X, Y, Z. Okey, kamu nak buat B, C, D pun boleh ikut kamu. Boleh buat. Dan biasanya dalam soalan dia dah tentukan apakah huruf-huruf yang digunakan. Bilangan input akan menentukan keberangkalian bagi gabungan input yang melalui get. Okey, bilangan input. Okey, kita tengok jadual ni. Bilangan pemboleh ubah input. Okey, kalau bilangan dia pemboleh ubah input 1, jumlah keberangkalian input adalah sebab dia nombor perluaan, dia akan 2 kuasa 1. Nilai input tu dia akan menjadi 2 kuasa 1. Okey, 2 kuasa 1 maksudnya bersamaan dengan 2. Sebarang nombor dikuasa 2 kan dengan 1, dia akan menjadi diri dia balik. Okey. Baik, contoh dia sekarang ni kita tengok kita ada pemboleh ubah dekat dekat bawah ni, contoh dia. Okey, bila pemboleh ubah 2 kuasa 1, okey, kita ada satu je pemboleh ubah kita. Okey, kita ada satu pemboleh ubah kita iaitu A. So kebarangkalian nombor yang hasil nombor kosong dan juga nombor 1 ada 2 kebarangkalian. Okey, kita 2 kuasa 1 bersamaan dengan 2. Jadi kita ada 2 kebarangkalian, kosong sama ada jadi kosong ataupun dia jadi 1. Okey, manakala sekiranya input tu ada 2. Okey, 2 kuasa 2 bersamaan dengan 4. Okey, 2 kuasa 2 bersamaan dengan 4. So kita lihat di sini kita ada 2 input. Input A, contohnya kita labelkan input A dan juga input B. Okey, kebarangkalian boleh jadi input tu sama ada 2 tu off. Okey, 2 tu off. 2 tu jadi kosong. Ataupun satu off, A tu off, B tu jadi on. Okey, dia jadi 1. Okey, ataupun dalam situasi satu lagi, A tu on, B tu off. Ataupun satu lagi situasi yang keempat boleh jadi juga sama ada dua switch tadi tu
di-on-kan, dia akan jadi 1-1. Okay, kalau kita lihat pada sini, dia bermula dengan 0-0 dan dia berakhir dengan 1-1. Okay, situasi dia. Okay, kita tengok situasi yang ketiga. Okay, nilai input kita ada berapa pun boleh ubah. Kita ada 3. Jadi 2 kuasa 3 sama dengan 8. Okay, ada 8 kebarangkalian terjadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, dan dia bermula dengan 0-0-0, sifar-sifar-sifar, dan berakhir dengan 1-1-1. Okay, so kita ciptakan dia. Kalau kamu tak boleh nak ingat baris kedua sampai baris ke-7 ini, kamu ingat mesti depan tu bermula dengan 0-0, berakhir dengan 1-1-1. Bila kamu dah boleh isi dua kotak ni, kamu akan dapat sekurang-kurangnya satu markah. Okay, satu markah untuk nilai boleh ubah yang kamu nilai input yang kamu masukkan, dan juga nilai nilai input yang kamu masukkan. Okay, A, B, C, kau dapat satu lagi markah. Okay, sekurang-kurangnya kalau kamu tak tahu nak jawab nanti, okay, start tak boleh jawab, masukkan input, masukkan nilai dia 0-0-0, 1-1-1. Okay, dalam ni ikut susunan dia. Kalau kita tengok susunan dia, kalau depan tu 0-0-0, okay, dia akan berubah 0-0-1. Nombor hujung tu dia akan jadi 1. Okay, baris yang seterusnya yang B ni pula akan bertukar jadi 1-0-1-1. Okay, baik. Baris yang keempat, tengok baik-baik. Okay, baris yang keempat ni kena tengok betul-betul. Kenapa dia tidak jadi 1-0-0? Okay, kalau kita tengok pada situasi kedudukan nombor, 0-1-1 ni dia lebih kecil daripada 100, betul tak? Okay, so sebab itulah dia letak dulu nombor 0-1-1. Okay, selepas itulah barulah diletak 1-0-0. Diikuti 1-0-1, 1-1-0, dan last kali 1-1-1. Okay, itu cara penyusunan nombor dia. Jadi apa yang kena hafal, apa yang kena ingat, cara di baris hadapan sekali 0-0-0 dan di akhir sekali 1-1-1. Okay. Okay, ini adalah contoh untuk input 2 kuasa 4. 2 kuasa 4 bersamaan dengan 16 kebarangkalian. Okay, ada 16 kebarangkalian nombor. Okay, baik. Kita tengok pula 1.3.3. Kita nak bina jadual kebenaran dan juga ungkapan boolean bagi menerangkan tindakan get logic. Okay, kita tengok sini. Get done. Okay, get done. Kita tengok macam mana penggunaan simbol get logic tadi tu dengan jadual kebenaran. Okay, perkaitan antara dua situasi ni. Kita akan tengok, okay, simbol yang kita gunakan sini ni, kita ada dua input, A dan juga input B, dan output dia adalah C. Okay, so kita akan tulis dalam jadual kebenaran, input A, B dan C ni merujuk kepada output. Okay, kepada output. So kita akan masuk dalam jadual kebenaran. Kita ada tahu bahawa nilai pemboleh ubah kita tu ada 2. So kita ada 4. Ada 4 kebarangkalian. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Okay, bila dan, bila simbol dan tu maksud dia darab. Dan tu merujuk kepada darab. Maksud dia A, okay, A tu dia akan darabkan dengan nilai B. Okay, dia akan darabkan dengan nilai B. Maksud dia 0. Okay, 0 darab 0 kita dapat 0. Okay, 0 darab 1 kita dapat 0. 1 darab 0 kita dapat 0. 1 darab 1 kita dapat 1. Okay, itu maksud dia get done. Get done merujuk kepada hasil darab. Okay, get atau pula merujuk kepada hasil tambah. Formula untuk hasil tambah itu diwakili oleh get atau. Okay, get atau kita akan tambah. A akan tambah dengan B. 0 tambah 0 dapat 0. Okay, 0 tambah 1 dapat 1. 1 tambah 0 dapat 1. 1 tambah 1 dapat 1. Kenapa dia tak jadi 2? Sebab apa dia tak jadi 2? Sebab komputer dia hanya faham 2 nombor saja, iaitu nombor 0 dan juga nombor 1. Kalau kita letak 2 kat situ, dia akan jadi ralat. Okay, dia akan jadi
dia akan jadi ralat. Okay, kalau dalam sistem nombor perduaan juga, kalau kamu masih ingat dalam bab tingkatan 2 dulu, okay, nombor 2 diwakili oleh nombor, okay, dalam kod ASCII diwakili oleh nombor 1, 1, 0. Okay, 1, 0. So, bila dekat sini 1 tambah 1, 1 tambah 1, okay, 1 tambah 1 ni dalam sistem komputer, 1 tambah 1 kita dapat, kita dapat kalau nombor perpuluhan kita dapat 2. Okay, kalau dalam sistem komputer kita akan dapat nombor ni, nombor 10 ni. Okay, dan kita akan baca nombor di hadapan sahaja, iaitu nombor 1. So 1 tambah 1 bersamaan dengan 1. Ya. Baik, seterusnya simbol get tak ataupun not gate. Okay, ini adalah simbol tak. Okay, jadual kebenaran tadi kita ada A dan juga kita ada output dia adalah C. Okay, bila simbol get tak ni maksudnya dia akan jadi terbalik. Sekiranya A tu nilai dia kosong, bila tak, okay, tak ni C ni adalah output dia. Bila tak, maksudnya dia akan terbalik. Kalau sini kosong, dia akan jadi 1. Kalau sini 1, dia akan jadi kosong. Itu disebut sebagai get tak dan dia ditulis sebagai simbol palang di atas dia. Okay, simbol palang. Okay, simbol palang di atas dia. Okay, itu adalah simbol get tak. Okay, seterusnya kita tengok pula simbol get tak dan. Get tak dan. Kita ada get dan campur dengan get tak. Okay. Okay, so simbol dia dekat sini kita ada input A, input B dan juga output kita adalah C. Okay, so jadual kebenaran kita wujudkan nombor. Ada 4 kebarangkalian 0, 0, 0, 0, 1, 1 darab 0, 1 darab 1. Okay, kalau kamu tengok kat sini jawapan dia, output dia C. Kenapa dia jadi 1? Padahal kalau guna dan 0 darab 0 kita dapat 0 kan sepatutnya kan? Okay, sepatutnya 0 darab 0 kita dapat 0. Kenapa jadi 1? Okay, dia jadi 1 sebab ada simbol get tak. Okay, get tak ni dia merujuk kepada di sebalik dia. Kalau 0 sama dengan 0 darab 0 dapat 0. So, bila tak dan, okay, bila tak dan, dia akan jadi terbalik. Dia akan terbalik jadi 1. 0 darab 1, kita dapat 0. Terbalikkan, dia jadi 1. 1 darab 0, kita dapat 0. Bila terbalikkan, dia akan jadi 1. 1 darab 1, sepatutnya dapat 1. Bila kita get takkan dia, dia akan jadi 0. Okay, itu penggunaan get tak dan. Okay, get tak atau pun sama juga. Situasi dia akan terbalikkan nilai. Okay, 0 tambah 0 patutnya dapat 0. Bila kita terbalikkan dia akan jadi 1. Okay, ini 0 tambah 1 sepatutnya dapat 1. Bila tak dan dia akan jadi 0. Okay, ini pun akan jadi 0 dan ini pun jadi 0. Okay, dan get logic yang seterusnya ni adalah get logic eksklusif ataupun XOR. Okay, XOR. So, kita ada input sini. Okay, kita ada input A, B dan juga C. Kita ada 4 kebarangkalian. Okay, formula dia A atau darab B tambah A darab B atau. Okay, dia akan ada 2 situasi kat sini. Okay, mula-mula A itu akan ditukarkan, ditransformkan menjadi terbalik, didarabkan nilai B yang betul. Okay, B yang tidak diubah sesuai. Satu lagi situasi, dia akan tambah balik. Okay, A itu yang nilai yang betul ditambah dengan nilai B yang di-eksklusifkan. Okay, nilai B yang terbalik. Okay, patutnya dia kena tambah satu lagi jadual untuk get eksklusif atau ni. Okay. Okay, baik. Baik, situasi yang kedua, get eksklusif tak atau. Okay, get eksklusif tak atau. Dia ada 2 situasi. Okay, yang ni atau satu saja. Okay, get eksklusif atau satu ni. Ini get eksklusif tak atau. Okay, dia nampak pening sikit apa benda atau tak atau ni, jadi kamu akan nampak pening sikit. Jadi nanti kita akan jawab dalam buku modul tu. Kita akan tengok soalan ni. Okay.
So dengar dulu. Okay, get eksklusif tak atau ni merujuk kepada mula dia akan ada simbol eksklusif kat depan. Bila ada simbol eksklusif kat depan, dia kena terbalikkan nilai. Terbalikkan nilai A, terbalikkan nilai B. Kemudian kita perlu tambahkan dengan nilai A darab B. Dan bezanya dekat sini, dia sama dengan get eksklusif atau, cuma kita tambah satu lagi get eksklusif tak. Kita ada palang satu lagi di bahagian atas dia. Satu lagi palang. Ini tak ada palang. Tak ada palang di bahagian atas ni. Itu membezakan antara dua jadual ini. Baik, kita tengok sikit lagi. Sebelum kita berhenti sekejap untuk jawab soalan dan buat latihan. Membina jadual kebenaran dan juga ungkapan boolean bagi menerangkan tindakan get logik. Kita ada nama get tadi, get done. Ni simbol get. Ungkapan boolean kita nak buat A darab B, dibaca A dan B sama macam atas tadi penerangan dia. Ini bentuk lebih jelas. A, B kita ada 4 keberangkalian nombor. So hasil output dia A darab B. Kita darab A darab B, 0 darab 0, 0 darab 1, 1 darab 0. Ini adalah simbol untuk atau. F sama dengan A plus B dibaca sebagai A atau B. Tambah, hasil tambah. A tambah B, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, tambah 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 1. Simbol tak. F mempunyai nilai yang bertentangan dengan nilai A. Kalau nilai A itu 0, dia akan jadi bertentangan. Patutnya sini jadi patutnya sini jadi 1. Terbalik ni. Cikgu padam balik. Ni salah sikit. Bila 0 dia akan jadi 1, bila 1 dia akan jadi 0. Tu yang asal tu salah. Get tak done. Tak done. Get tak done, dia ada tambah satu lagi bulat dekat depan. Dibaca sebagai A dan B bar. A dan B bar. Ini dipanggil sebagai bar. A dan B bar. A dan B kita ada 4 keberangkalian nombor 00, 01, 10, 11. Output dia A darab B. A darab B 0 darab 0, 0, 0 darab 1, 0, 1 darab 0, 0, 1 darab 1, 1. Dan nilai output dia sebab kita ada bar, nilai tak dan dia akan berubah lah. 0 akan jadi 1, 1 0 akan jadi 1, 1 akan jadi 0. Simbol tak atau. Tak atau F sama dengan A plus B atau bar di atas. A atau B bar. So input kita ada 4 digit nombor 4 keberangkalian 00 hinggalah 11. A plus B. Kita dapat nilai 0, 1, 1, 1 dan hasil output dia kita dapat nilai terbalik daripada nilai asal yang kita dapat. So 0 dia akan jadi 1, 1 akan jadi 0, 1 akan jadi 0, 1 akan jadi 0. X atau kita ada satu lagi simbol eksklusif dia kat situ. Jika kedua-duanya sama, output sama dengan 0. Jika kedua-duanya sama, output menjadi 0. Kita baca dia. So kita akan buat formula dia 0 darab 0, 0 darab 0 tambah 0 kita dapat 0, 0 tambah 1 dapat 1, 1 tambah 0 dapat 1, 1 tambah 1 dapat 0. X tak atau. X tak atau tadi kita dah dapat nilai dia 0, 1, 1, 1 ni kita terbalikkan nilai dia. Terbalikkan nilai dia. Terbalikkan balik nilai dia tadi. Kalau sini 0, so dia akan jadi 1, 1 dia akan jadi 0. 0 dia akan jadi 1. Seterusnya kita lihat macam mana kita nak bina jadual kebenaran bagi satu litar logik gabungan yang mempunyai 2 input. 2 input. So kalau kita lihat dekat sini, kita ada input. Kita tengok bahagian depan sekali. Input kita adalah A dan B.
B. So dalam jadual kebenaran, sikit. Okay, so dalam jadual kebenaran, kita ada dua input. Kita tulis dulu input kita. Input kita iaitu A dan juga input kita B. Bila dua input, kita ada 4 kebarangkalian. Okay, 1 hingga ni. Okay, kita ada 4 kebarangkalian nombor. Okay, kemudian kita carikan nilai P dulu. Okay, nilai P ni kita ada simbol apa kat depan? Kita ada simbol tak, tak dan. Okay, kita hasil darab kita A darab B. Okay, A darab B kita dapat 0 darab 1, 0 darab 0, 0. Bila ada tak dan, dia akan tukar jadi 1. Okay, dia akan jadi 1. Ini jadi 1. Ini jadi 1. Kemudian, kita dah selesai simbol yang pertama. Kita pergi pula kepada simbol yang kedua. Okay, simbol yang kedua ni maksud dia pergi kepada input mana ni? Dia pergi kepada input A. Okay, ini adalah simbol tak. Simbol tak kan? Tak atau kan? Okay, ingat balik simbol apa? Simbol apa? Simbol tak. Okay, bila simbol tak, maksud dia akan jadi sebalik daripada nilai A. Kalau nilai A tadi adalah kosong, so dekat A ni dia akan jadi, okay, dekat nilai Q, nilai Q ni, okay, nilai Q ni dia akan terbalik. Kalau ini kosong, dia akan jadi 1. Okay, kosong, 1. Okay, 1 akan jadi kosong, 1 akan jadi kosong. Okay, so sekarang ni kita dah sampai ke peringkat P dan Q. Okay, peringkat P dan Q. Okay, peringkat P dan Q. Kita lihat kat sini simbol dia apa. Okay, simbol dia adalah simbol. Ni simbol apa? Okay, kita tengok balik. Simbol mana? Okay, simbol apa? Simbol atau, simbol atau. Okay, so bila simbol atau, kita kena tambah. Okay, kita nak tambah yang mana? Kita akan tambah di bahagian P tadi. Okay, P tambah dengan Q. Okay, sebab kita tadi dah selesaikan proses sampai peringkat sini hinggalah peringkat sini. So, P tambah Q. Okay, P kita diwakili oleh simbol A darab B eksklusif tadi. Okay, A darab B bar tadi. Okay, so kita akan tengok daripada jadual P dan juga jadual Q. So, 1 tambah 1 dia akan jadi 1. 1 tambah 1 jadi 1. 1 tambah sifar akan jadi 1. Sifar tambah sifar akan jadi sifar. Okay, so kita dapatlah nilai output kita yang terakhir sini dekat sini. F sama dengan AB plus A. Okay, itu cara kita baca get logic untuk kita transformkan ke dalam jadual kebenaran. Okay. Okey, kita tengok 1.3.5. Kita nak bina ungkapan boolean bagi satu litar logik gabungan yang mempunyai dua input. Okey, langkah dia. Okey, langkah yang pertama, bahagikan litar kepada 3 bahagian berdasarkan get logik yang terlibat. Okey, kita ada 3 get logik, 1, 2 dan 3. Okey, kita bahagikan kepada 3 bahagian. Langkah kedua, selesaikan bahagian yang pertama dulu. Kita selesaikan yang pertama dulu. Okey, yang pertama dulu dia pergi kepada input B. Input B tak. Okey, input B tak. Okey, langkah ketiga, kita selesaikan bahagian 2 melibatkan get logic tak. Get logic dan. Okey, so get logic dan ni kita ambil daripada input A tambah dengan P. Kita tambahkan dengan P sebab dia berlaku perubahan sebelum masuk kepada bahagian 2 tadi. So A, P merujuk kepada nilai Q sama dengan A darab B palang. Okey, B palang. Cikgu panggil B palang lah kat sini senang. Okey, so dia pergi kepada get logic yang kedua. Okey, langkah yang keempat, kita selesaikan bahagian yang ketiga. Dia melibatkan get logic atau. Okey, get logic atau kita ada tadi kita dah sampai sini Q. Okey, kita tambah pula dengan A. Kita tengok nak panah tu dia pergi ke mana? Dia pergi kepada input A terus. So dia akan jadi tadi Q kita tadi ni adalah A darab dengan B palang plus dengan A. So jawapan dia kita akan dapat lah
formula ataupun cara penyelesaian dia untuk dapatkan jawapan dia. F sama dengan A darab B palang plus tambah Y. Okey. Okey, ini adalah contoh contoh untuk menghasilkan litar gate logik dan juga jadual kebenaran berdasarkan penyataan logik. Okey, dia bagi kita dalam bentuk penyataan. Kemudian kita kena buat pula dalam bentuk simbol gate logik. Okey, langkah yang pertama, kira bilangan pembeli ubah atau input yang terlibat. Okay, kita tengok ni ada dua input saja, A dan juga B. So kita ada A dan juga B. Kemudian kita tengok apa lagi ada pada yang pertama ni. Dia ada tak. Okey, tak, simbol tak. So kita akan tambah simbol tak kat sini. Okey, langkah yang kedua kita tambah simbol tak. Okey, simbol tak ni pula kita tengok apakah lagi situasi dekat sini, dan ke atau. Okey, AB bermaksud simbol darab. Okey, simbol darab. Okey, dia diwakili oleh nilai dan. Okey, nilai dan. Okey, so kita lukis muka dan kat sini. Okey, langkah ketiga kita tentukan gap yang terlibat bagi A dan juga bagi A dan B. Okey, dan langkah yang keempat, okey, ini gap yang ni kita tentukan yang satu lagi ni yang kedua kita tentukan, iaitu gap A dan B. Okey, langkah yang keempat, langkah keempat kita tengok pada A darab B palang. So akan ada satu lagi tak dekat sini. Okey, tak pada litar B. Okey, langkah yang kelima, kita kena pasti gap yang menghubungkan ke semua ungkapan yang terlibat. Okey, kita ada gap atau dan juga gap atau. So bila kita gabungkan ketiga-tiga gambar rajah tadi, dia akan jadi satu litar. Beginilah hasil jawapan dia, menentukan kita nak lukis simbol gap logik. Okey, simbol gap logik. Okey, baik. Okey, sampai dekat sini penerangan berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Okey, langkah seterusnya adalah kita akan pergi kepada modul. Kita akan pergi kepada modul. Stop recording dulu.